Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar tentang 8.2.2 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan vektor. Mari kita lihat contoh 1. Raja menunjukkan sebuah sisi 4 EFGH dengan keadaan vektor EH ini adalah H tolak 2X. So ini adalah vektor bagi EH. Kemudian vektor HG adalah KY. Vektor H ke G adalah KY dan vektor F ke G adalah KX. So itulah adalah vektor yang diberi dengan keadaan H dan K adalah pemalang. So soalan pertama kata minta kita carikan vektor EF. So kita nak ungkapkan EF ini dalam sebutan HKXY. So kita boleh tuliskan vektor EF ini sebenarnya sama dengan vektor EH tambah dengan vektor HG tambah dengan vektor GF. So itu akan membawakan kita vektor EF. So kemudian kita masukkan vektor EH kita iaitu H tolak 2 vektor X tambah dengan HG, H ke G arah yang sama. So kita boleh terus tulis KY dan kemudian kita nak vektor GH. Okey, vektor GH ini adalah vektor negatif kepada FG. Jadi kita kena tambah dengan negatif KX. Kemudian kita susun semula vektor ikut vektor X dan Y. So kita akan ada H tolak 2 tolak K untuk vektor X dan tambah dengan KY. Okay, jadi kita dapat vektor EF ini ditulis sebagai H tolak K tolak 2X tambah dengan KY. So itu cara kita selesaikan soalan A. So mari kita lihat soalan B pula. Soalan B kata cari nilai-nilai H jika EF ini sama dengan H tolak 2 per 6Y dan K adalah sama dengan 1/3. Okey, dan diberi EF ini dan sudah diberi dia sebagai H tolak 2 bahagi dengan 6Y. Okey, ini adalah vektor EF dan daripada bahagian A kita dapat cari EF ini, vektor EF ini sebagai H tolak 2 tolak K X tambah dengan KY. So dia adalah sama dengan yang diberi iaitu H tolak 2 per 6 vektor Y. So itu cara kita akan buat perbandingan. Kita bandingkan vektor Y dengan vektor H dia. Boleh. So di sini kita boleh bandingkan kedua-dua belah. So di sini kita dapat vektor Y ini, kita bandingkan dengan vektor Y, kita akan dapat H tolak 2 per 6 ini sama dengan K. Di mana K diberi adalah 1/3. Ya, 1/3. Jadi kita akan darab silang di sini. Ya. Kita akan dapat 3H tolak 6 sama dengan 6. Jadi 3H sama dengan 6 tambah 6. Jadi 3H sama dengan 12. H kita sama dengan 12 bahagi 3 iaitu 4. Okey. Atau kita ada sebutan yang kedua iaitu kita ada H tolak 2 tolak K ni. Oleh kerana dia tak ada vektor X, so sama dengan kosong. So H tolak 2, kita gantikan K sebagai 1/3 sebab diberi dalam soalan. So sama dengan kosong. So H tolak 7/3 sama dengan kosong. So H kita adalah 7/3. So itulah cara kita dapat nilai-nilai H. So H kita ada dua jawapan. Satu adalah 4, satu adalah 7/3. So itulah cara kita selesaikan soalan
So itulah cara kita selesaikan soalan contoh nombor 1. Mari kita tengok contoh kedua. Diberi P sama dengan 3I tolak 4J. Okey, P, vektor P sama dengan 3I tolak 4J. Okey, Q kita adalah KI tolak 5J. Ini yang diberi dalam soalan. K adalah pemalar. So, cari nilai-nilai bagi K. Jika magnitude 3P tolak Q sama dengan punca kuasa 2 170. So, di sini kita cari dulu apakah vektor bagi 3P tolak Q. Okey, so kita cari dulu apakah itu vektor 3P tolak Q. So, kita ada vektor kita 3P sama dengan 3 darab dengan 3I tolak 4J. Kita akan dapat 9I tolak 12J. Okey, ini adalah 3P. Kemudian Q kita masih sama, iaitu Q kita adalah KI tolak 5J. Okay. So, untuk mendapatkan vektor bagi 3P tolak Q, iaitu kita ambil 9I tolak 12J. Kemudian kita tolak KI tolak 5J. Okay. Kita ringkaskan ataupun kita permudahkan, kita akan dapat 9 tolak K. Ini adalah untuk vektor I. Dan kemudian kita ada tolak 7J. Okay. So, sekarang kita nak cari magnitude. Okey, untuk pengetahuan semua, rumus kita untuk mencari magnitude, contohnya kita nak cari magnitude bagi vektor A, kita boleh guna rumus punca kuasa 2 X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Di mana katakan ini adalah vektor A, so X dia adalah yang ini adalah Y dia. So, kita akan guna rumus ini untuk mendapatkan magnitude sesuatu vektor. Sekiranya sekarang kita nak kirakan magnitude bagi 3P tolak Q, di mana dia sama dengan magnitude bagi 9 tolak K, I tolak 7J kan? Okey. So, maksudnya X dia adalah ini. Y dia adalah ini. Jadi, kita boleh carikan punca kuasa 2, 9 tolak K kuasa 2 tambah dengan Y sekarang adalah negatif 7 kuasa 2. So, ini adalah magnitude bagi 3P tolak Q. Dan diberitahu magnitude ini sama dengan punca kuasa 2 170. Kemudian kita teruskan selesaikan persamaan itu untuk mendapatkan nilai K kita. Kedua-dua belah kita tengok ada punca kuasa 2. So, apa kita buat di sini iaitu kita kuasa 2 kan kedua-dua belah. Kita akan dapat sebelah kiri kita akan dapat 9 tolak K kuasa 2 tambah negatif 7 kuasa 2 sama dengan 170. So, ini kita kembangkan ikut kuadratik, kita akan dapat 81 tolak 18K tambah K kuasa 2 tambah 49 dan kita bawa masuk 170 iaitu dapat negatif 170 sama dengan kosong. So, di sini kita ringkaskan K kuasa 2 tolak 18K dan kita kirakan 81 tambah 49 tolak 170, kita akan dapat negatif 40. Dan di sini kita akan faktorkan dia sebab dia adalah satu fungsi kuadratik dengan pemboleh ubah K dan kita boleh letak sini 20
darab dengan 2. So, sini negatif, sini positif. Jadi, jawapan kita K tolak 20 adalah kosong. K kita adalah 20 atau K tambah 2 sama dengan kosong. K sama dengan negatif 2. Okay. Sekiranya anda tidak mahir nak buat pemfaktoran dengan secara manual, anda boleh guna panduan kalkulator untuk bantu anda bagaimana memfaktorkan persamaan kuadratik. So, di sini dua jawapan yang kita dapat, K adalah 20 dan satu lagi K adalah negatif 2. So, inilah penyelesaian bagi contoh nombor 2. Okey, mari kita sambung contoh ketiga, iaitu Raja menunjukkan sebuah segitiga OAC. Ini adalah OAC, segitiga OAC, di mana B adalah satu titik di atas garis AC dan diberi vektor OA sama dengan A, OC sama dengan C dan nisbah panjang AB kepada BC adalah 1/3. So, di sini ada 1 dan BC adalah 3. Okey, nisbah dia. So, diberi bahawa maklumat seperti di atas. So, mari kita cari A, iaitu AC. So, mari kita lihat vektor AC. So, vektor AC kita boleh tulis sebagai vektor OA tambah dengan vektor OC. Dan kalau kita lihat daripada maklumat di atas, OA ini diberi adalah A. Maka kalau AO merupakan vektor negatif. Vektor negatif kepada vektor OA. Jadi kita boleh letak negatif A sebagai vektor AO tambah dengan vektor C. Vektor OC adalah C. So, kita akan dapat jawapan kita adalah vektor C tolak A. Kita boleh tulis jawapan kita ini sebagai vektor bagi AC. Okey, untuk bahagian B pula, mari kita lihat bahagian B pula. Okey, bahagian B kita nak cari OB. So, untuk nak cari OB, okey, O ke B, kita boleh guna OC tambah dengan CB. Okey, itu dia laluan bagi OC, okey, tambah CB. Ataupun kita boleh guna OB ini sebagai OA tambah dengan AB. Mana-mana kita bolehlah pakai. Okey, kita boleh kata kita mula dengan O ke A, kita boleh kata O ke A, kemudian A ke B, O ke A ke B, ataupun O ke C, C ke B. Kita akan dapat kita punya vektor OB. So, mana-mana satu kita boleh guna. Okay, katakan cikgu pilih OB, cikgu pilih OB ini sama dengan OA tambah AB. So, untuk itu kita kena tahulah vektor AB ni apa. Nisbah AB kepada BC adalah 1/3. So, maksudnya A ke B ni adalah satu bahagian, B ke C ini adalah 3. So, jumlah bahagian di sini kita ada 4. Okey, jumlah 4 bahagian. So, maksudnya kita boleh kata AB ini adalah satu bahagian daripada 4 bahagian daripada AC. Betul? Panjang AB ni sebenarnya adalah satu bahagian daripada 4 bahagian panjang A ke C. Jadi vektor bagi AB pun kita boleh nyatakan dalam nisbah 1/4 vektor AC. Itu caranya kita dapat vektor AB. Hubung kaitkan AB ni dengan vektor AC. Kemudian kita ganti dalam persamaan vektor kita. OA ini adalah A dan AB ini adalah 1/4 AC. Dan vektor AC telah pun kita cari di dalam bahagian A, iaitu 1/4 daripada C tolak A. Dan kita kembangkan, kita buka kurungan, kita dapat A, vektor A tambah dengan 1/4 vektor C tolak dengan 1/4 A.
Kemudian kita susun semula, ringkaskan vektor yang sejenis, ya, iaitu A. So 1 tolak 1/4 dapat 3/4 A dan tambah dengan 1/4 vektor C. So itulah vektor bagi OB. Kita akan dapat jawapan 3/4 A tambah 1/4 C. Ya, sekiranya kita nak guna persamaan pertama OB sama dengan OC tambah CB, kita pun akan dapat jawapan yang sama. Okey. Mari cikgu tunjukkan sekali. Sekiranya kita nak guna vektor ini untuk mencari OB, so kita akan dapat OC tambah dengan CB. So untuk ini kita kena cari CB lah. So kita tengok hubungan CB. CB di sini adalah vektor negatif, vektor negatif bagi BC. So mula-mula kita cari BC ni dulu lah. So kita nampak BC ini sama dengan 3 bahagian, nampak? Ini adalah 3 bahagian daripada 4 bahagian. So 3/4 daripada panjang AC. Jadi kalau vektor BC kita akan dapat 3/4 daripada vektor AC. So kita boleh ganti kat sini. OB sebenarnya sama dengan OC tambah dengan CB, ini adalah vektor negatif bagi BC. Jadi kita ada negatif BC lah. Okey, negatif BC. So kita gantikan OC ini sebagai C tambah negatif 3/4 AC kita dah cari dalam bahagian pertama, iaitu, so kita ringkaskan dengan buka kurungan semua, kita dapat tolak 3/4 C tambah 3/4 A. Kemudian kita ringkaskan OB ini, kita ringkaskan untuk vektor C, kita dapat 1/4 C dan tambah 3/4 A. So kalau kita bandingkan kedua-dua vektor ni, mereka adalah sama. Ya, sama. So sama ada anda guna laluan pertama ataupun kedua, kamu akan dapat vektor OB yang sama jawapan dia. Itulah sedikit contoh masalah yang berkaitan yang melibatkan vektor. So cikgu harap anda semua fahamlah. Sekian dulu untuk kali ini, kita jumpa lagi